berlaku pertelingkahan di antara anak beranak kita, pasangan kita, kita kena fahamkan orang yang nak sembahyang baru dia niat betul. Dah sampai satu masa mata pun duk terbuka, lepas tu tak boleh tutup lah, mata pun stroke lah. Adakah mata stroke? Tak tahulah, kok ada. Kena pergi bisik kata ni ayah sembahyang guna hati, ingat macam mana ayah sihat tu sembahyang berdiri, macam mana Fatihah, macam mana rukuk, macam mana kena sembahyang lah. Kalau hati pun tak boleh nak sembahyang dah, kita mengkiat nak sembahyang kada. Tu habis. Kita pula mengkiat sembahyang, dia tak boleh sembahyang, kita kena sembahyang kat dia. Sampai macam tu sembahyang. Bahkan sembahyang ni dianggap penting sangat-sangat. Dalam mazhab Imam Hanafi tak ada jamak, yang ada jamak suri saja. Apa jamak suri? Gambarannya macam jamak tapi bukan jamak. Kita mazhab Syafi'i ada jamak, boleh jamak takhir, boleh jamak takdim, dan ada lagi satu jamak takdan. Ni tak guna semua. Dan jamak ni dia boleh buat jamak tamam, dia boleh buat jamak qasar. Mazhab Syafi'i dia boleh mudah. Tapi mazhab Hanafi tak. Mazhab Hanafi tak ada jamak. Yang ada jamak suri, jamak macam gambaran dia macam jamak tapi bukan jamak. Apa dia? Semayang zuhur, musafir berhenti waktu semayang zuhur, lagi 5 minit lebih kurang nak masuk semayang asar, dia semayang zuhur. Duk tengah-tengah sembahyang zuhur masuk asar, lepas tu dia bangkit sembahyang asar. Tu jamak ke? Bukan jamak. Nampak macam jamak tapi bukan jamak. Tu dia nak buat. Pentingnya sembahyang sampai kok mana buahan kena sembahyang. Tak ada berhenti, tak ada excuse, tak ada apa-apa, kena sembahyang. Sekali sembahyang maghrib pula. Maghrib dia lewat sikit lagi 5 minit nak masuk sembahyang isyak, dia sembahyang maghrib. Maksudnya kena berhenti tiap-tiap waktu lah. Kita boleh relax. Sekali berhenti sekali asar, sembahyang yang sebelum. Sekali berhenti pula pukul 12, sembahyang isyak, sembahyang hak sebelum. Begitu. Dia tak kena berhenti juga. Berhenti sembahyang maghrib, habis maghrib tu masuk isyak, sembahyang isyak. Macam tu. Itu menunjukkan bahawa pentingnya sembahyang dalam kehidupan seharian kita. Wallahu a'lam bissawab. Saya rasa takat itu dahulu yang saya boleh sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diberkati dan juga dikurniakan oleh Allah penjagaan sembahyang yang rapi, yang betul, yang khusyuk, yang semakin tenang. Bila kita sembahyang semakin tenang, semakin dekat kita dengan Allah. Dan satu hikmah yang besar bila kita belajar satu ayat, kita duk bincang pasal hal kekeluargaan, tiba-tiba main isu semayang, lepas ni dia main pula isu berkenaan dengan hal kekeluargaan juga. Tetapi ini adalah berkenaan dengan wasiat, berkenaan dengan harta benda, tetapi masih hal ehwal kekeluargaan. Maka di sana banyaklah para alim ulama memberikan satu isyarat bahawa nak menjaga sembahyang, nak menjaga kekeluargaan, nak jaga anak-anak, nak jaga isteri, nak jaga suami, nak jaga keluarga bahagia, aman, damai, tenang, kena jaga sembahyang. Jaga sembahyang, insya-Allah Allah Taala jaga keluarga kita. Jaga sembahyang, Allah Taala jaga anak-anak kita. Jaga sembahyang, Allah Ta'ala jaga anak menantu kita, cucu-cucu kita. Yakinlah, hak ni benda yang pasti, benda yang confirm. Kalaulah kita hari tu ada berlaku pertelingkahan di antara anak beranak kita, pasangan kita, cuba cek sembahyang aku lewat, sembahyang aku tak sempurna, sembahyang aku tak betul, ataupun aku tak sembahyang. Nampak? Kalau sembahyang dah, cek sembahyang betul ke Fatihah aku baca.
betul ke khusyuk. Kalau dah sembahyang cek semua hukum hakam semua komplit, nah, dia kata banyak kitab lah pasal sembahyang, semua baca satu set semua tahu berkenaan dengan sembahyang, maka kita cek pula aku khusyuk tak sembahyang ni. Sampai tahap begitu. Kalau kita sampai khusyuk, kita yakin bahawa sembahyang tu mampu mencegah segala benda fahsyat dan benda yang mungkar. Confirm. Nah, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa nak tanya tak soalan? Ya. Main duduk. Kita sembahyang duduk pahala separuh ke? Tak. Pahala tak separuh kalau kita memang kena sembahyang duduk. Sembahyang kalau sembahyang wajib, kita terpaksa sembahyang duduk, maka sembahyang tu takkan dikira separuh, sama saja. Cuma kalau kita ni sembahyang sunat, kita boleh berdiri, kita sembahyang duduk, pahala dia tak sama macam berdiri. Kita boleh sembahyang berdiri tapi kita sembahyang tidur. Sembahyang sunat boleh tak? Sembahyang tidur boleh, sembahyang menghadap kiblat tak menghadap kiblat tak apa, itu sembahyang sunat, no? Maka dibolehkan untuk kita ni buat apa saja pada sembahyang sunat, cuma pahala dia tak sama macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak sama macam orang yang sembahyang sempurna. Begitulah keadaannya, insya-Allah. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan tanya? Ya. Ya, kita masuk sembahyang, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah, imam rukuk. Kita masbukkan, kita muwafiq. Masbuk dan muwafiq ini ditentukan ialah kita sempat rukuk bersama dengan imam. Bila kita sempat rukuk bersama dengan imam, maka kita dikira muwafiq lah. Dan kita sempat membaca Fatihah sempurna pada awal angkat takbir, itu muwafiq. Tapi dia ada isu yang lain. Contoh kita main terlewat sikit, imam dah baca surah, kita angkat takbir, jangan kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah terus, kerana itu rukun. Kalau kamu nak sempurnakan benda yang sunat berserta dengan rukun, kamu kena datang awal. Dah datang lewat hari itu, pasrahlah. Maksudnya sembahyang kita tetap ada kekurangan, tak baca doa iftitah. Jadi bila kita tak baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Baca Fatihah pun sekerat imam rukuk, maka bila imam rukuk, kita rukuk sekali dengan imam, kita muwafiq bersama dengan imam. Kita tetap muwafiq. Cumanya pahala ataupun Fatihah kita ditanggung oleh tu imam, dan kita tak dikira pahala membaca doa iftitah sebentar tadi. Maksudnya kuranglah pahala kita, tapi pahala tu ada lah. Sembahyang kita sah. Macam tu. Boleh faham? Okey, kalau kita baca Fatihah, baca doa iftitah sunat, dan kemudian kita baca Fatihah tak dan habis, boleh dah kita rukuk? Boleh kita rukuk, dan kita kena baca sepanjang mana baca surah sepanjang mana kita baca doa iftitah, sepanjang itu kita kena baca pada Al-Fatihah. Lebih daripada doa iftitah baru kita boleh rukuk. Kalau kita baca doa iftitah penuh, tiba-tiba Al-Fatihah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu kita rukuk. Dia tak sama banyak, tak sama masa dengan kita baca doa iftitah, maka sembahyang kita tidak sah. Jadi kena sama panjang ataupun lebih. Sebab tu kalau kita nak buat benda yang sunat, kita kena mai awal, dan kalau kita terlewat, kita terpaksa meninggalkan benda yang sunat, kita tumpu yang qada, yang wajib, yang rukun. Kerana dalam mazhab Syafi'i, Fatihah tu adalah rukun. Nabi pun sebut la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, tidak dikira sembahyang
bagi mereka yang tak baca Fatihah. Jadi kita kena baca. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Selain pada mazhab Syafi'i, dia guna ayat ni pula, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran kepada kamu, hendaklah kamu dengar dan kamu ambil faham, moga-moga kamu dirahmati. Maksudnya bila imam start je baca, kita dengar, tak bunyi apa. Bila imam baca surah, kita Fatihah tak baca, dengar imam baca surah. Imam rokok, kita rokok. Imam baca je Quran, senyap, doa iftitah tak baca, doa Fatihah tak baca, dan surah pun tak baca. Itu mazhab selain daripada mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi lah antaranya macam tu. Jadi syok Ustaz dia baca Fatihah lah. Syok kena kat dia lah. Jadi maksudnya itu berbeza lah pandangan dengan kita. Sebab tu mazhab Syafi'i dia tertib sikit. Dia ajar ada 5 saktah, 5 kena, orang kata apa, 5 tempat berhenti. Dalam kitab Qaulut Tam ada sebut, itulah bila kita takbir Allahu Akbar ada saktah. Lepas tu baca doa iftitah ada saktah. Lepas tu baca Fatihah sebelum amin ada saktah. Lepas Fatihah tersebut dan kemudian barulah baca surah. Baca surah tu, nak baca surah tu bukan saktah, dia berhenti sepanjang dia baca surah Fatihah. Imam berhenti, dia tak baca surah lagi selama mana dia baca surah Fatihah. Itu peluang kepada orang makmum untuk baca Fatihah dan nak keluar daripada pandangan yang menyatakan kalau baca Quran kena dengar. Tu khuruj minal khilaf, mustahab, keluar daripada khilaf itu disunatkan. Jadi dia tunggu habis semua makmum baca Fatihah baru dia baca surah. Sebab apa? Kalau dia baca surah terus menyebabkan makmum terikat dengan satu pandangan yang lain, tak boleh baca Fatihah. Sebab apa? Sebab imam dah baca surah, maka makmum dia kena renggang sikit. Sebab tu mungkin bila kita melihat dalam amalan orang tua-tua kita dulu, baca surah ni pendek-pendek. Sembahyang rawatib lah, sembahyang yang apa, rawatib lah, sembahyang fardu ni baca surah pendek-pendek. Sebab apa? Sebab Fatihah tunggu, baca Fatihah tunggu sepanjang Fatihah. Dah tunggu panjang Fatihah tu baru baca surah, baca surah pendek-pendek lah, ayat lazim je lah. Tapi sembahyang tu sempurna, jadi elok. Kita mungkin sembahyang baca surah panjang-panjang, dah panjang takut orang tunggu, lepas Fatihah terus baca surah. Baca surah jadi panjang, jadi pendek dah sikit. Jadi kita sambil-sambil duduk baca, imam pun baca. Atas situ dia tidak keluar daripada permasalahan. Ada ulama yang menyatakan pada waktu itu tidak diwajibkan membaca Fatihah, kena dengar imam baca Fatihah. Wallahu alam. Itu